Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna allazi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kudri unsa wa zakar. Rabbana wafiqna wafiqhum lima tardaw qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bi khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra bi ridha minkal uyun. Rabbana waqdi anna kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa fi wastur anta aqramu man satar. Wassalatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linna shifa wa ala alil kiramin syurafa wa ala sahbihil masabihil ghurar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, bertemu kita lagi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bertemu lagi kita dalam kuliah pagi di platform Ustazah Asma' Harun. Waalaikumsalam buat yang memberi salam. Alhamdulillah, insya-Allah kita masih menunggu lagi kehadiran sahabat-sahabat kuliah kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa tekan button share sebanyak mungkin di platform di TikTok, di muka buku dan di sebelah sini. Tekan button share, mudah-mudahan lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian dan zikir pagi kita pada hari ini. Okey, baik. Waalaikumsalam. Dan saya yakin dan percaya setiap daripada kalian mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin ada yang sedang memasak, mungkin ada yang sedang menyiapkan anak ke sekolah, betul? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join live pada pagi ini. Jangan lupa tekan button share. Kerana apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Saya ulang, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Masya Allah, subhanahu. Baik, ada yang bertanya, Ustazah tak live ke hari ini? Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak buka Facebook, minta maaf, buka muka buku. Ustazah ada maklumkan yang Ustazah hari ini berada di Kota Baru, Temuduga Tauliah, negeri Kelantan. Doakan agar Ustazah dipermudahkannya untuk mendapat tauliah. Ustaz lupa sebab dia kerja. Oh. Lupa apa tu Okey, selamat datang kepada ekspedisi, warga ekspedisi Ustazah Asma' Harun. Selamat datang. Jemput lagi mana warga yang lain ni? Masih sedikit lagi Masuk lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hajah Julia. Siapa lagi tu? Jemput lagi ramai-ramai. Oh, hari ni public holiday. Hari ni public holiday. Mungkin kebanyakan yang sedang bercuti sebab ialah saya hari hari Sabtu 11 hari bulan 11. Kita faham 11 hari bulan 11, tarikh yang cantik untuk orang melakukan majlis perkahwinan. Pada saya saja ada 5 jemputan kahwin pada hari tersebut.
dan saya mampu pergi 2 sahaja. Satu yang dekat, satu lagi jauh ke Melaka. Jadi yang 3 lebihan tu minta maaf tak dapat hadiri jemputan kerana terlalu banyak jemputan, masya-Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang mendirikan rumah tangga ni Allah permudahkan urusan daripada semasa berlangsungnya perkahwinan, majlis itu, dan selepas perkahwinan. Kerana apa? Kerana perkahwinan ni bukan semata-mata orang kata trigger. Ada orang dia kahwin sebab dia trigger dengan kawan dia. Kawan-kawan dia kalau pergi ke majlis apa-apa kan, yang reunion ke, berkumpul bersama, mereka ni pastinya kebanyakan dah berkahwin, bawa pasangan masing-masing. Dapat pula ada yang anak tu kan, dapat anak dah seorang, dah 2 orang kan. Allah comel je anak dia kan, comel je. Mesti dalam hati tu ada, Allah, aku bila lagi nak kahwin ni. Kawan-kawan dah kahwin kebanyakannya. Ada pula kawan-kawan tu yang tak, orang kata kawan-kawan yang masuk air kan, tanya, kau bila nak kahwin lagi? Orang semua dah kahwin kan. Oh, trigger betul ya. Aku tak boleh jadi, aku kena kahwin juga ni. Jangan ya tuan-tuan jangan jadikan asbab trigger tengok kawan-kawan yang lain kahwin tu, yang single ni nak kahwin sebab tu. Elakkan tuan. Jangan jadi sebegitu. Sebab apa? Perkahwinan ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar, dan kahwin ini bukan semua orang mampu berkahwin sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila berkahwin, dia automatik sebagai seorang suami ataupun isteri, dia terikat satu perjanjian dengan Tuhan secara automatik. Bila dah berkahwin, tanggungan akan bertambah. Kalau suami, dia terikat dengan tanggungjawabnya terhadap isteri. Bila isteri pula berkahwin, akan terikat tanggungjawab dia dengan Tuhan, dengan suami. Maka apa tanggungjawab suami? Tanggungjawab suami adalah melindungi, menyediakan keperluan kepada isteri dan anak-anak. Bukan mudah ya tuan-tuan nak menyediakan tu. Tidak mudah. Itu kalau baru berkahwin. Kalau ada anak, macam mana pula? Anak pula macam mana hak-hak yang diperlukan, yang sepatutnya perlu diberi kepada si anak. Sebab itulah sebelum berkahwin perlu ada persiapan. Yang pertama adalah persiapan rohani, persiapan ilmu. Ilmu itu kena ada. Macam mana ilmu fardu ainnya, macam mana ilmu solatnya, ilmu asas atas agama, akidahnya, ilmu tasawufnya, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan agama. Sebab apa? Sebab suami inilah yang akan mengajar, membimbing si isteri dan anak-anaknya nanti. Takkanlah nak harapkan orang lain, takkanlah nak harapkan jiran nak ajar isteri kita, takkanlah nak harapkan mak ayah mereka untuk ajar mereka lagi. Si anak pula takkanlah nak harapkan ustazah ajar semata ilmu agama. Tidak tuan-tuan. Jadi persiapan yang pertama adalah persiapan agama, ilmu rohani. Yang kedua, persiapan ilmu kewangan. Adakah sudah bersedia untuk menyara anak orang satu saja? Jangan cuba-cuba dah kahwin satu, dah kata-kata nak kahwin satu lagi. Sabar dulu. Okey, ilmu pengurusan kewangan, macam mana nak uruskan wang. Bermula dari fasa sebelum melakukan majlis, sebelumnya akad, ada menggunakan wang. Semasa pula macam mana nak menguruskan wang dengan baik. Ada orang, saya jumpa banyak pasangan, ada yang berhasrat untuk melakukan majlis sesimpel mungkin. Sebab apa? Sebab itulah sebenarnya digariskan dalam agama, untuk tidak berlebihan dan pembaziran. Cukuplah sahaja akad itu menjadi kewajipan dilaksanakan. Majlis itu sekadar sunat. Tapi kita hari ini tuan-tuan, perempuan, kita di Malaysia ini menjadi satu adat. Apabila berkahwin sahaja, mesti melakukan majlis
kenduri kahwin. Allahu Akbar. Sehingga membebankan pasangan yang ingin menyegerakan, menghalalkan hubungan. Dan Alhamdulillah, saya sendiri kalau tanya saya kahwin macam mana, Alhamdulillah ada satu waktu yang Allah anugerahkan kepada seluruh dunia ini, yang mana bila berkahwin pada waktu itu tiada perlu mengeluarkan kos yang banyak. Cukup sekadar akad, aku terima nikahnya dengan mahar dan hantaran yang sedikit, mampu menghalalkan perkahwinan dan hidup perkahwinan seperti biasa. Apakah waktu itu? Itu adalah waktu PKP yang tidak akan berulang lagi pada masa hadapan. Doalah banyak-banyak kalau nak kahwin yang sederhana. Janganlah, tak payah doa lah. Tapi itulah waktu yang paling menyeronokkan, menggembirakan kepada yang nak berkahwin ketika itu. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Jadi kepada ibu-ibu yang sedang melihat, menonton, kalau ada anak nak kahwin, mudahkanlah urusan mereka. Kalau mampu untuk buat sesimpel mungkin, simple, agar anak itu tidak berlama-lama, orang kata, bercinta dengan pasangannya yang boleh membawa ke arah penzinaan. Tuan-tuan, kesian kadang anak-anak nak tunggu bila ni duit tak cukup-cukup, kan, gaji tak berapa nak besar, nak menabung hingga 20k untuk buat majlis. Itu nak buat majlis sendiri 20k, nak hantar-hantaran minta 10k at least paling kurang. Allahu Akbar. Banyak ni tuan-tuan, kesian anak-anak, susah nak kahwin. Sebab itulah hari ni kita risau tuan-tuan. Hari ni banyaknya berlaku kes penzinaan di mana-mana sahaja. Couple ini adalah amalan yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan kepada semua. Tak kira lalu lintas masyarakat, dah menjadi normalisasi. Sedangkan itu adalah perbuatan yang haram. Mengapa pula dinormalisasikan pada hari ini? Mungkin salah satu sebab adalah perkahwinan itu disusah-susahkan. Yang mana perkahwinan itu sebenarnya senang tapi disusah-susahkan. Adalah susah nak menguruskan kewangan ketika nak kahwin. Dah kahwin habis duit masa kahwin, lepas kahwin sakit pula. Ada sehingga berhutang, buat loan untuk berkahwin. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Ya Allah, janganlah tuan-tuan. Jadi nak kahwin ni, yang tadi perlu persiapan rohani, ilmu agama. Kedua, persiapan ilmu kewangan. Kena belajar, pergi belajar. Jangan seronok je nak kahwin ni. Pergi belajar ilmu kewangan, macam mana kaedah menguruskan kewangan dengan betul. Di situ jumpalah pakar-pakar kewangan yang berkaitan untuk memberi nasihat kepada anda. InsyaAllah kalau orang kata betul-betul mencari, insyaAllah akan jumpa. Sebab apa? Lepas sahaja berkahwin, perkara ini terus akan bermula. Dia tak boleh lepas kahwin, okey tak apalah, ilmu-ilmu ini kita akan guna sebulan depan. Tidak tuan-tuan. Aku terima nikahnya, terus lepas tu terus bermulalah episod-episod getir dalam kehidupan. Tuan-tuan, orang kata istilah Melayu itu adalah hidup ini keras tuan-tuan. Keras. Jadi hidup keras, kita kena lalui dengan kekerasan. Bukan kekerasan itu, tapi kekerasan mental, kekentalan hati untuk meneruskan kehidupan sebelum kita menuju berjumpa Allah Subhanahu Taala di perkampungan yang abadi di sana, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dah agak sedikit meningkat view kita pada pagi ini. Jangan lupa tekan lagi share, yang mana belum tekan button share, tekan. Dan saya doakan semua yang menonton pada hari ini, Allah mudahkan rezeki kalian, mengalirnya rezeki seperti mengalirnya air zam-zam tanpa henti. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, insya-Allah kita akan mulakan majlis zikir kita pada pagi ini. Seperti biasa, insya-Allah tuan-tuan, mungkin ada staf yang bertugas, ada tak list zikir kita pada pagi ini?
dia terlupa. Mungkin selalunya ada list zikir kan, takut ada perkara-perkara kita terlepas yang memungkinkan itu untuk kita terkurang berzikir pada pagi ini, insya-Allah. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam buat yang baru masuk, yang memberi salam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama atas doanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sudah membaca Al-Fatihah. Kita akan mulakan zikir dengan Okey, terima kasih kepada yang masuk. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita akan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 yang awal dan ayat 10 yang akhir, insyaAllah. Buat sahabat-sahabat yang beramal, kiranya semua yang kita sama-sama beramal dengan suratul Kahfi. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan diri kita pada fitnah Dajjal. Dan kita pun faham kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Kita memang dah duduk akhir zaman dan kita berada di penghujung akhir zaman. Sebab apa? Sebab hampir ke semua tanda-tanda kecil kiamat sudah pun berlaku. Tinggal lagi beberapa tanda kecil yang belum berlaku, dan sejurus sahaja selepas kehabisan tanda-tanda kecil berlaku, terus sahaja tanda besar kiamat akan berlaku, tuan-tuan. Antara tanda kecil yang belum berlaku adalah keringnya Sungai Furat yang menampakkan gunung emas ni, tuan-tuan. Jadi bila dah nampak gunung emas ni, tuan-tuan, nak pergi ke ambil? Nak pergi ambil ke? Allahu Akbar. Jangan ni, tuan-tuan. Okey, sebab apa? Dalam hadis Nabi ada sebut kiamat tidak akan berlaku selagi mana tidak keringnya Sungai Furat sehingga menampakkan gunung emas. Manusia akan berlumba-lumba untuk mendapatkan emas tersebut dan akan saling berbunuhan ketika itu. Dan 9 daripada 10 orang akan mati apabila pergi ke sana, dan tinggal satu saja yang akan hidup, satu daripada 9 itu. Dan kebanyakan mereka akan mengatakan, mudah-mudahan akulah yang akan terselamat. Itulah digariskan dalam hadis. Jadi satu hari nanti kita akan dengar berita itu. Dan tuan-tuan, jangan pergi, tuan-tuan. InsyaAllah iman inilah yang akan memandu kita. Bila tahu itu adalah tanda salah satu tanda terakhir daripada tanda kecil kiamat, maka kita faham itu adalah larangan Nabi SAW untuk pergi ke sana. Kemudian akan munculnya tanda besar kiamat. Dan itulah di mana pentingnya surah Al-Kahfi ini kita jadikan sebagai pelindung kepada kemunculan Dajjal nanti, tuan-tuan. Jadi cara pengaplikasian ataupun peramalannya adalah sekiranya kebiasaan kalau kita dengar kita beramal pada hari Jumaat, betul? Surah Al-Kahfi ini membaca ayat 1 hingga akhir keseluruhannya. Namun mungkin ada yang orang kata tidak berkemampuan membaca sebanyak itu sebab ini panjang kan. Jadi cukup beramal dengan 10 ayat pertama, 10 awal yang pertama dan akhir ayat itu pada setiap hari. Pada setiap hari itu wajib. Kalau tak nak beramal setiap hari itu, yang sehari itu baca full hari Jumaat.
Okey tuan-tuan, jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan sudah pun membuka suratul Kahfi, dan akan sama-sama kita ikuti surah Al-Kahfi pada pagi ini insya-Allah. InsyaAllah bersedia. Okey baik, sebelum tu bolehkah saya tahu tuan-tuan daripada mana? Sebab saya tengok view makin naik, jadi nak tahu kalian ni berlangsung ataupun melihat siaran langsung ini daripada mana? Daripada Selayar. Ada ke yang sedang bercuti? Nak tahu juga kan, bercuti dekat mana? Sebab saya pun sedang bercuti. Bercuti lah ni, bercuti di tempat kerja. Sepang Selangor. Oh, Keluang Muar. Di Port Dickson. Oh, ada sedang bercuti di Port Dickson Ramai ke di Port Dickson? Setia Alam, Singapura Singapura, bercuti di Singapura, di Penang. Daripada Kelang. Dari Brunei pun ada, Masya Allah. Sungai Buloh, Selangor. Makcik daripada Tangkak, Johor. Ya, Tangkak. Saya kalau balik kampung akan lalu Tangkak. Saya suka pergi pekan Tangkak tu kan. Ada banyak langsir tu kan. Kelantan, Masya Allah. Patani, daripada Patani pun ada, Masya Allah. Sarawak, Muara Johor, Masya Allah. Itulah hebat hebat teknologi ilmu yang Allah bagikan kepada manusia, sehingga dapat mencipta satu teknologi, satu alat sehingga dapat menghubungkan kalian yang daripada segenap dunia berhimpun dalam satu platform untuk sama-sama mendengar majlis zikir. Begitu hebatnya ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. KL sahaja Ustaz. Baik, insya-Allah. Kita nak baca dah ni. Yang untuk yang baru masuk, kita akan membaca surah Al-Kahfi sama-sama insya-Allah. Baik, saya yakin dan percaya semua sudah bersedia. Jadi kita akan membaca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي خزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai bacaan surah Al-Kahfi. Kemudian kita akan meneruskan majlis zikir kita dengan bacaan Asmaul Husna. Baik tuan-tuan, saya yakin ramai yang bercuti hari ini. Jadi ambil kesempatan bila kita nak membaca Asmaul Husna, sebaiknya kita lihat sendiri perkataan-perkataan nama-nama Allah ini di dalam bentuk perkataan. Sebab apa? Sebab bila kita tengok dengan mata, kita boleh faham. Sebab di bawahnya ada tulis maksud. Kan kita baca-baca Al-Halim, maksudnya menyantuni. Menyantuni. Sebab apa? Sebab kita boleh beramal dengan Asmaul Husna ini dengan memasukkan nama Allah dalam setiap doa kita. Hari ini kalau kita nak Allah memelihara, minta Allah pelihara keluarga kita daripada perkara-perkara yang bahaya,
kita doa kepada Allah, ya Allah ya Hafiz, berikan aku perlindungan, berikan aku penjagaan yang sebaiknya buat keluarga aku. Selalunya masa kita nak keluar daripada rumah untuk bergerak ke tempat kerja, selalunya kita sebenarnya digalakkan untuk selain membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita juga dibolehkan untuk menambah doa dalam bahasa Melayu, ya Allah ya Hafiz, ya Allah berikanlah penjagaan, berilah perlindungan kepada isteri aku di rumah kalau tak bekerja, ya Allah berikanlah perlindungan kepada anak-anak aku di rumah, anak-anak aku di rumah pengasuh, ya Allah sesungguhnya aku tidak terdaya, sesungguhnya manusia yang menjaganya pun tidak terdaya untuk menjaga sebaiknya, ya Allah sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik penjaga. Doa macam itu bila nak keluar rumah. Sebab apa? Sebab kita sekali pun tuan-tuan, kalau di depan anak kita pun sekali, terutama yang kecil-kecil ni, bila nak jaga, kita tak semestinya mampu setiap saat nak menjaganya. Mungkin dari segi zahir ni kita dapat jaga daripada mengelakkan daripada bermain perkara-perkara bahaya ataupun bermain di tepi jalan, tetapi ada perkara yang kita tak boleh nak jaga. Contohnya sakit, anak sakit, anak demam. Anak saya ni pun baru-baru ni pun demam. Kita tak mampu nak jaga sehingga tak begitu. Jadi bagaimana kita nak memastikan anak itu kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sihat? Maka dengan berdoa kepada Allah sahaja, minta Allah jaga, minta Allah lindung, minta Allah memberikan keafiatan. Ya Allah ya Syafi, ya Allah yang memberi kepada kesembuhan, berikan kesembuhan kepada anak aku. Isteri saya pun sedang demam ini. Ya Allah ya Syafi, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada isteri aku daripada sakitnya. Begitulah macam mana kita meramalkan nama-nama Allah dalam doa kita. Faham tuan-tuan? Jadi sebaiknya bila kita membaca Asmaul Husna ini, lihatlah perkataan-perkataan, kalimah-kalimah nama Allah ini, mudah-mudahan kita nak dapat, yang ni macam sesuai untuk masukkan dalam doa ini. Mudah-mudahan Allah mudah untuk mustajabkan doa kita tuan-tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, InsyaAllah kita akan meneruskan dengan Al-Maqsurat. Jadi di tangan saya ni saya menggunakan surah buku 5 pilihan surah dan Al-Maqsurat. Yang ni cetakan yang lama yang disusun oleh Ustaz Asma' Harun. Jadi kita ada cetakan yang terbaru. Di belakang ni ada ke? Belakang ni tak ada. Ni di belakang ni buku-buku koleksi buku Ustaz Asma' Harun. Mungkin di kalangan kita mungkin ada yang masih tak dapat, maksudnya tak dapatkan koleksi ini lagi. Jadi jangan risau, dapatkan, ada banyak lagi stok kita. Ada keluarga bahagia, ada syurga di rumahmu. Yang ni pelaksanaan ibadah umrah. Yang ni saya suka buku ni. Pertama sebab dia mudah, dia kecil, kepada siapa yang terutamanya nak menunaikan umrah ataupun haji, ada dituliskan ataupun ni umrah, dikhususkan untuk umrah. Ada digariskan di sini, ada doa-doa yang mudah untuk dibaca sebab kita buat mini, sebab kita faham bila buat umrah ini kita hanya membawa beg yang kecil. Jadi kadang-kadang di pasaran bukunya besar-besar dan tebal-tebal. Jadi ustazah ambil inisiatif untuk buat buku yang kecil dan nipis dan ringan, tapi padat di dalamnya. Himpunan doa dan amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Simple saja buku ini dan mudah. Desain pun cantik. Sebab apa? Sebab desainernya adalah saya. Tiba-tiba promote diri sendiri. Jadi saya menumpang pahala lah ni. Saya yang design ni. Mudah-mudahan tuan-tuan beli, beramal dengannya, saya dapat menumpang pahala membacanya kan. Lepas tu beramal pula di tanah suci, dapatlah saya menumpang pahala. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan
Sebab saya di sini saya berkhidmat sebagai designer ustazah. Tetapi itulah sebabkan belajar bidang agama. Jadi alhamdulillah Allah bagi peluang, bagi ruang untuk sama-sama berkongsi apa yang boleh kita kongsikan bersama untuk kita beramal. Seterusnya kita akan kembali menuju Allah Azza wa Jalla di perkampungan yang kekal abadi, insya-Allah. Gitulah matlamat kehidupan kita, betul-betul. Okey, kita akan membaca Al-Maksurat dan di akhir nanti kita akan kupas sedikit buku yang selalu saya bawa ketika kuliah. Mungkin di dalam ini yang sedang menonton menjadi pernah mendengar saya berkongsi berkaitan dengan buku ini, Persiapan Menjelang Kematian. Buku ini simple saja dan ada amalan-amalan yang saya rasa seronok untuk kongsikan. Sebab tu saya pilih buku ini. Simple dan amalan-amalannya boleh kita lakukan untuk persiapan kematian. Sebab kita hidup sekarang ni kan, tapi tak ramai yang sedar, tak ramai yang orang kata mempunyai kesedaran untuk melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab dunia ini memang bersifatnya begitu. Kita dikelilingi oleh syaitan kan, dikelilingi oleh nafsu. Jadi ketika itu iman kita ketika berada di tahap yang terendah, maka di sinilah perlukan amalan-amalan sebegini untuk meningkatkan semangat untuk kita terus beramal dan istiqamah. Begitulah amalan-amalan yang Nabi ajarkan, yang Nabi anugerahkan kepada, yang Allah anugerahkan kepada kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat terdahulu tak ada macam ni. Zikir-zikir yang berganda ni umat terdahulu Allah tak bagi. Allah bagi kepada khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka beruntunglah tuan-tuan, kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mula, minta izin saya minum sedikit air. Bismillah. Alhamdulillah. Hasratnya nak puasa hari ni. Tiba-tiba berkongsi kan. Nak berpuasa dengan isteri, tapi isteri demam. Jadi saya nak raikan sebab dia pun tak puasa, saya pun tak puasa. Boleh macam tu Aduh. Tak apa tuan-tuan. Niat tu dah dapat pahala. Cuma tak puasa tu tak dapat pahala lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan boleh buka boleh buka Al-Maksurat. Yang tak ada buku ni jangan risau. Jangan risau, boleh dapatkan di beg kuning. Tapi tak dapat sekarang lah Tiba beli sekarang, dapat sekarang. Tapi kalau tak ada dalam beg kuning, pergi beg warna oranye. Dekat Play Store tu kan ada beg warna oranye yang tulis S tu, tekan situ, pergi dekat galeri Ustaz Asman Harun. Dalam beg tu pun ada. Boleh beli dekat situ, dapatkan yang versi yang kedua. Dia tulis 6 warna putih. Itu. Tapi kalau tak ada juga, cari dekat rumah tu kan, dekat almari tu, cari Al-Maksurat yang kecil-kecil tu. Sama saja susunan dia. Yang penting kita beramal dengannya, insya-Allah. Saya nak sebut tapi tak boleh. Ada. Siapa ni? Puan Rohani. Puan Rohani ada. Di sana ada. Tulis galeri Ustaz Asman Harun, di sana ada. Scroll saja, insya-Allah. Kita mula tuan-tuan A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له
لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, selesai zikir al-maksurat pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar sahaja sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, maka apa perlu kita buat? Kita kena berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita hari ini amat beruntung lahir sahaja Islam. Lahir sahaja Islam. Ada orang lahir bukan Islam. Lahir bukan Islam. Ada orang lahir berada di pedalaman tempat yang tiada dapat jadi sampainya hidayah di sana. Jadi hari ini kita beruntung lahir saja Islam, kita dapat didikan Islam, kita dapat apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kalau nak dihitung tuan-tuan, banyak sangat nikmat yang Allah bagikan kepada kita, terlalu banyak. Nabi SAW itu sendiri nikmat. Sebab apa? Nabi-Nabi terdahulu tak dapat kelebihan yang banyak macam kita umat Nabi SAW. Maka kita tuan-tuan perempuan, syukurilah sebaiknya. Syukurilahnya dengan apa? Dengan menguatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Seterusnya, mengamalkan apa sahaja yang Nabi perintahkan kepada kita, dan apa yang Nabi contohi untuk kita. Sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan setiap perbuatan kita seharian, sebenarnya semuanya adalah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Contoh saya ambil, bangun tidur, buka mata, apa Nabi ajar? Baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Sebab itu, kalau baca doa itu, niat sunnah Nabi. Sebab apa? Itulah yang diajar oleh Nabi. Lepas dah baca doa apa? Kalau bangun pagi itu, apa sunnah Nabi? Solat tahajud, ambil wudu, bersihkan diri. Kalau ada ahli basi tu, basuh siap-siap. Sebolehnya mandi, kan? Takut ahli basi tu terpercik sana, terpercik sini. Ini contoh saja. Mandi, segarkan diri, solat sunat, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu sunnah Nabi. Dan kalau kita nak listkan berapa banyak sunnah Nabi sejak daripada kita bangun tidur sehingga kita lelap mata semula, terlalu banyak sunnah Nabi SAW. Maka beruntunglah tuan-tuan sekiranya kita betul-betul niatkan untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Matlamat akhir kita tuan-tuan, kena pasakkan betul-betul dalam hati. Matlamat akhirnya adalah kita nak bersama dengan 70,000 manusia umat Nabi SAW bersama Nabi nanti di padang mahsyar, masuk ke syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masya Allah, nikmat yang terbesar tuan-tuan. Hari-hari doa tuan-tuan, dengan izin Tuhan, doa banyak, ya Allah, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan 70,000 umat Nabi SAW yang akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahumma amin. Itulah yang kita nak tuan-tuan. Ya Allah, seronoknya tuan-tuan. Kalau dah masuk syurga bersama Nabi, syurga apa lagi yang Nabi nak masuk? Melainkan syurga Firdaus, syurga tertinggi tuan-tuan. Ya Allah, dah lah masuk syurga paling tinggi. Allahu Akbar. Seronok sangat tuan-tuan. Jadi itu kena pasal dalam diri. Itu matlamat kita untuk masuk syurga bersama Nabi. Sebab itu pentingnya berselawat dan menjaga sunnah yang lain tuan-tuan. Jadi kita akan selawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Cukup 10 kali. Nanti tambah lagi Cukup 10 kali untuk dalam live saja. Untuk zikir harian,
boleh tambah di luar live kita nanti. Jangan lupa tasbih. Tasbih saya tertinggal dekat office. Sebab office tutup tadi, saya ada tasbih kat rumah. Cuma cepat tadi asyik tertinggal je. Itulah. Dia saat bertahap kalau kita merasai kemanisan berzikir ni tuan-tuan, kemanisan berselawat ni tuan-tuan, sampai satu tahap bila tasbih tu tertinggal tuan-tuan, kita sanggup balik, patah balik. Sampai tahap macam tu. Dia macam handphone. Bayangkan phone kita tertinggal nak pergi kerja ni. Sanggup patah balik tu nak ambil phone. Betul tak? Setuju tuan-tuan? Cuba tulis di komen. Setuju tak? Kalau phone tertinggal nak pergi kerja, tertinggal ni, patah balik tak? Kebanyakan yang patah balik tuan-tuan. Jaranglah kan. Tak apalah, boleh dah. Hari ni tak ada phone okey kot. Oh, jangan. Jangan tuan-tuan. Jangan buat hal phone tertinggal kena patah balik. Betul? Jadi kita satu tahap kalau dah rasa kemanisan berzikir, berselawat ni tuan-tuan, patah balik ambil tasbih tu. Allah Akbar. Saya pun tak sampai situ lagi tuan-tuan. Jadi kena latih lagi. Selama kita latih sehingga mendapat kemanisan berselawat. Jadi kalau dah rasa nak patah balik tu, masa dah berjayalah mendapat kemanisan itu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita akhirnya kita akan masuk kepada zikir rahmat. Kita akan membaca sebanyak 100 kali. Tapi untuk live ini kita akan membaca sebanyak 10 kali saja. Dan berbaki 90 itu adalah homework untuk tuan-tuan membuat kan. Ustaz daripada hari itu lagi bagi homework tapi tak check pun kan. Saya tak dapat nak check lah tuan-tuan kan. Kalau dapat DM saya, DM lah. Tapi tak perlu kot, itu bergurau saja. Jadi 100 itu sebaiknya berzikir rahmat kita akan sebaiknya membaca 100 kali. Tetapi dalam live kita hanya membaca 10 kali dan 90 yang berbaki tuan-tuan mesti habiskan di rumah nanti. Sebab hari ni pun cuti kan. Sambil-sambil masak tu boleh habiskan, sambil bangun rumah, sambil orang kata drive healing kan, boleh habiskan zikir rahmat. Jadi insya-Allah kita akan mulakan zikir rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, habis 10 zikir rahmat. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada scroll Telegram pagi tadi. Di Telegram Nadir An-Nuri saja nak tengok perkembangan di Palestin. Dan untuk jam 1 pagi tadi ada satu berita yang di mana seluruh pesakit di unit ICU Hospital Ashifa, iaitu hospital yang terbesar di Gaza, telah mati syahid akibat bekalan elektrik dan ubatan terputus. Allahu Akbar. Dahlah ramai yang syahid dalam peperangan. Ini mereka yang terselamat ini pun turut syahid kerana masalah-masalah begini, tiada elektrik dan putusnya ubatan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Islam, kebersamaan dalam merasa kesihan, dalam merasa syahdu, merasa ingin membantu tu perlu ada, tuan-tuan. Jadi kita di sini, tuan-tuan, apa perlu kita buat? Pertama, pertama bersyukur. Bersyukur kita masih Allah berikan nikmat keamanan.
nikmat keselesaan, nikmat rasa kenyangnya makan. Mereka di sana makan tak kenyang, walaupun makan itu sedap. Ada ketika diberikan bantuan, makanannya sedap, tapi tak kenyang, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab risau bila-bila sahaja bom akan sampai kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat tidur dengan lena. Mereka tidur tak lena, tuan-tuan. Boleh jadi inilah malam terakhir mereka. Boleh jadi inilah mimpi dan tak akan kembali. Mata tertutup, tidak akan terbuka kembali, tuan-tuan. Jadi kita kena banyakkan bersyukur pertama, tuan-tuan. Yang kedua adalah apa perlu kita boleh buat? Teruskan memboikot produk-produk yang boleh menyumbang kepada keuntungan Israel, keuntungan mereka di sana, untuk mereka yang memusuhi Islam, supaya mereka supaya melumpuhkan ekonomi mereka walaupun sedikit. Itulah jihad kita di sini. Sebab kata ustazah, kita ini berjihad dengan rasa saja. Orang sana berjihad dengan senjata. Kita berjihad dengan rasa. Rasa apa? Rasa terkilan. Lama sangat tak makan McD pula tak dapat. McD pun satu isu tu, saya pun tak nak kupas sama ada adakah perlu kita ingin memboikot McD ataupun tidak. Iaitu tak perlu saya kupas, nanti boleh search saja di mana-mana platform. Ada rasa terkilan. Dah lama tak minum Starbucks ni, tuan-tuan. Wah, dah lama tak makan KFC. Rasa terkilan, rasa rindu nak makan. Kita berjuang dengan rasa, tuan-tuan. Berjuang dengan rasa. Rasa tak selesa rumah kecil, contoh. Rasa tak selesa hari ni pakai baju yang sama, tak mampu beli baju yang baru. Berjuang dengan rasa saja, tuan-tuan. Mereka kat sana berjuang bermati-matian menegakkan agama. Berjuang dengan senjata, tuan-tuan. The real senjata, bukan senjata dalam game PUBG. Game PUBG saya tak main lah game tu, tapi saya tahulah game PUBG kan. Jadi tuan-tuan, itulah jihad kita di sini. Jadi perlu meneruskan boikot untuk meneruskan kelangsungan untuk melumpuhkan ekonomi mereka di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teruskan berdoa. Teruskan berdoa, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu bila doa kita yang Allah kabulkan. Bila? Mungkin kita dah berdoa 100 kali. 100 kali doa. Mungkin yang ke 101 tu Allah akan makbulkan. Kita tak tahu doa mana yang Allah akan makbulkan. Sebab apa? Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin, senjata orang yang beriman. Diteruskan berdoa pagi, petang, malam. Teruskan berdoa. Tambahkan kunut nazilah dalam solat-solat kita. Agar apa? Agar kita merasai, kita dapat kebersamaan di situ. Dan ada yang mengatakan bagaimana kita nak merasakan kebersamaannya, kita anggap yang terjadinya kecederaan, kematian itu adalah keluarga kita sendiri. Bayangkan anak kita yang dibom itu mati, bayangkan itu anak kita. Sekiranya berjaya, itulah akan datangnya, hadirnya rasa betapa sedihnya, betapa hibanya hati bila anak sendiri dibom. Allahu Akbar. Ustaz, doakan saya pandai mengaji dan berikan kesihatan yang baik. Amin. Okey, tuan-tuan. Jadi itu yang perlu kita buat. Kita banyakkan berdoa. Untuk yang mengaji tadi tu, untuk mengaji, tuan-tuan, mungkin golongan yang orang kata golongan yang dah pension lah, senang kata kan, yang dah berumur, bila nak start mengaji ni, kena ada tanam satu mindset. Mindset ni adalah kita masa ketika kecil pun, kalau kita mengaji pun, dia ada tahap kesukarannya. Kita akan melalui tahap kesukaran demi kesukaran sehinggalah kita berjaya. Namun bila dah berusia ini, otak manusia akan mula melemah dalam dari segi mengingat, menghafal, dan mata pun mula tak nampak. Jadi cabaran-cabaran ini perlu kena faham. Kita akan melalui kesukaran yang lebih sukar ketika belajar ketika kecil. Jadi pertama sekali adalah kena bersangka baik dengan Tuhan.
Kita nak dalam fasa nak berhijrah ni tuan-tuan. Maksud dia berhijrah, sebelum ni tak baca Quran, dah lama sangat tinggal. Last baca form 2. Contoh kan, baca Quran last form 2, lepas tu dah tak baca dah. Sejak tu tak masuk. Ataupun last baca habis sekolah, kerja terus tinggal Quran. Lepas tu nak comeback balik kan, nak baca Quran balik. Jadi ini adalah cabaran. Pertama, bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Bila nak berhijrah ni memang itu tuan-tuan, banyak dugaan, banyak cabaran. Sebab kita tahu di hujung itu adalah nikmat, hadiah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Baik, jadi kena faham bila mengaji ini adalah kita perlukan kekuatan, semangat. Sebab apa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang membaca Al-Quran ini, yang pertama bila membaca dapat satu pahala, dan membaca dan merangkak-rangkak, wahu raya tatak, merangkak-rangkak, maka falahu ajron, dia akan mendapat 2 ganjaran. Yang pertama pahala membaca, yang kedua adalah pahala kesusahan merangkak-rangkaknya membaca Al-Quran. Biarlah orang kata apa, tapi kuatkan jihad. Aku nak betul-betul nak boleh baca Quran sebelum aku meninggal dunia. Itu kena pasak betul-betul niat dalam hati, insya-Allah Allah akan mudahkan. Kat zaman tu perlu tinggi tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai majlis zikir kita pada hari ini, dan kita akan masuk sedikit perkongsian kita pada hari ini, pagi ini, dengan buku yang berjudul Persiapan Menjelang Kematian, disusun oleh Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Ghani. Buku ni tak dijual di beg kuning ke di beg biru dan sebagainya. Tapi tuan-tuan kalau betul nak dapatkan buku ni, boleh saja search di Google ataupun mana-mana platform yang boleh membeli untuk cari buku ini. Baik, kita akan masuk pada perkongsian pada bahagian pertama. Sebelum ni dah saya kongsi beberapa perkara. Sebab saya kongsi ni sebab saya rasa perlu dikongsi. Sebab tu saya nak kongsi. Sebab saya pun dah habis baca ni. Jadi saya tak jumpa. Okey, pada bahagian dia ada 3 bahagian. Kita sekarang ni masih pada bahagian pertama, iaitu bahagian amalan yang boleh dilakukan oleh setiap individu ketika sihat. Dia ada amalan ketika sakit dan amalan menziarahi. Itu part yang ketiga. Dan hari ini kita masuk pada masih dalam bahagian pertama, amalan yang kita boleh beramal ketika waktu sihat. Jadi kita pada poin yang ke-8, amalan yang ke-8. Kalau nak tahu amalan 1 hingga 7, boleh rujuk pada sesi perkongsian yang lepas. Saya dah kupas 1 hingga 7 secara, orang kata secara literal, secara bersahaja. Sebab sebelum tu pun ada saya ulas, ada saya kongsikan. Jadi kita dah tak banyak masa. Kebiasaannya sampai 8.30 kita akan stop. Tapi saya akan cuba setelaju mungkin untuk berkongsi pada amalan yang ke-8 ni. Jadi tuan-tuan dan puan, pastikan di hadapan tuan-tuan ada pen dan buku untuk mencatat. Sebab nak mencatat ilmu perlu diikat supaya ilmu tu tak lari. Macam mana nak ikat adalah ikat dengan menulis. Imam Syafi'i pun mencatat ilmu walaupun dengan air liur. Tapi kita lah janganlah buat. benda tu tak praktikal untuk kita. Jadi bersedia buku nota dan pen di tangan untuk mencatat segala ilmu. Mudah-mudahan sebelum habis live ini, tuan-tuan, perempuan dapat sesuatu untuk dibawa pulang. Begitu. Baik tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Poin ke-8 ataupun amalan ke-8 yang boleh kita lakukan ketika kita sihat adalah memperbanyakkan sedekah dan wakaf. Klise kan? Tapi inilah amalan amalan ini amalan yang antara amalan besar yang kita kena masuk dalam checklist amalan kita. Nanti saya beritahu kenapa, apa hebatnya amalan sedekah ini. Kita tengok huraian ya.
Amalan sedekah merupakan antara amalan yang paling utama yang harus dititik beratkan dalam kehidupan kita. Kepentingan bersedekah ini amat jelas dan penting berdasarkan firman Allah yang menggambarkan keadaan orang yang telah meninggal dunia menyesal kerana tidak menginfakkan hartanya semasa hidup di dunia dahulu. Kita tengok apa firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Yang bermaksud, dan berlanjalah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang yang soleh. Baik, dalam perbualan ni ayat Al-Quran dirakamkan. Apa yang dikatakan oleh si mati ni, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah. Nampak tak? Contoh mudah faham adalah andai kata bila seorang telah ditakdirkan mati, andai kata Allah izinkan dia untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh, andai kata, tapi benda ni takkan berlaku punya, pasti tak berlaku. Sebab once seorang dah mati, dia akan mati, takkan hidup semula. Ni tetapi andai kata, sebab ni dalam ayat ini dia telah menzahirkan kerugian. Sebab apa? Tak berinfak, tidak bersedekah ketika hidup dahulu. Baik, dia menyesali sebab apa? Sebab dia telah lihat apa sendiri yang berlaku selepas mati. Inilah kata-kata yang telah dirakam oleh Allah dalam surah As-Sajdah. Rabbana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Rabbana absarna, ya Allah Tuhanku, aku telah melihat, ya Allah telah melihat sisaan kubur itu benar, kesempitan kubur itu benar, kepanasan kubur itu benar. Ini ketika dalam kubur. Wasami'na, ya Allah, aku pun telah mendengar, ya Allah, telah mendengar betapa dahsyatnya sisaan kubur, betapa dahsyatnya bunyi yang menakutkan di dalam kubur. Farji'na na'mal salihan, maka ya Allah kembalikanlah aku untuk beramal soleh, ya Allah, ke dunia. Minta kepada Allah untuk kembali. Setelah apa? Setelah dah dengar, dah lihat sendiri, dah rasa. Inna muqinun, sesungguhnya aku dah yakin, tuan-tuan. Takkanlah kita, tuan-tuan, dah yakin, dah lihat, dah rasa baru nak yakin, kan? Banyak ayat Allah dah gariskan. Itu salah satu ayatnya yang mana memang kita ni susah nak yakin, tuan-tuan. Itu sifat iman. Iman ni tak logik. Kita beriman dengan perkara yang tidak logik pada di akal. Tapi itulah agama, tuan-tuan. Jadi kita perlu beriman, perlu yakin yang mana syurga itu benar, neraka itu benar, balasan kepada perkara yang buruk itu benar, balasan kepada kebaikan itu benar. Kalau kita meyakini itu semua, insya-Allah kita akan sentiasa untuk melakukan amal kebaikan. Begitulah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, pintu syurga ada 8. Dan Allah nak katakan sedekah ini adalah satu amalan yang amalan-amalan yang terbaik untuk kita adalah sehinggakan salah satu pintu syurga itu Allah membuatkannya pintu sedekah, babus sedekah. Sebab hari ni ada, tuan-tuan, ada orang yang dia solat tak rajin, solat 5 waktu rajin lah, solat sunat, berzikir dia kurang,
tetapi dia banyak bersedekah. Jadi manusia akan masuk ke syurga pada pintu yang paling banyak amalan yang dia lakukan ketika dia hidup. Maka si fulan itu akan masuk ke syurga pada babus sedekah, pada pintu sedekah. Ada pula orang yang kurang bersedekah, kurang membantu orang lain, tapi dia rajin solat. Solat 5 waktu tu confirm awal waktu, kemudian ditambah suka solat duha, ditambah solat sunat malam, ditambah solat sunat taubat. Sebulan sekali dia wajibkan diri dia solat sunat tasbih. Maka dia akan dimasukkan di dalam pintu solat. Ada pula manusia yang suka yang kurang dalam amal bersedekah, kurang amalan dalam membantu orang lain, tetapi dia banyak berpuasa pada Isnin Khamis, dia banyak berpuasa pada hari putih 13, 14, 15 dan puasa-puasa sunat yang lain. Maka dia akan dimasukkan dalam pintu Ar-Rayyan, pintu orang berpuasa. Masya Allah. Jadi kita yang di mana? Ada 8 itu. Nanti study lagi selebih ni pintu apa. Kita berada di mana tuan-tuan? Kita nak masuk syurga dalam pintu yang mana? Tepuk dada, tanya iman. Okey tuan-tuan, seterusnya orang-orang soleh dulu tuan-tuan, sejak daripada 1400 terdahulu, mereka ni tuan-tuan, kebanyakan mereka ini menjadikan amalan sedekah ini amalan harian. Amalan harian. Tidak akan berlalunya satu hari tanpa bersedekah. Tidak akan berlalunya satu hari tanpa bersedekah walaupun sebutir kurma sedekahnya. Kita tengok dalam sahabat-sahabat kita banyak tengok kisah-kisah sahabat yang menzahirkan bagaimana mereka ini suka bersedekah. Kita tengok dalam kisah Abu Mirsad, bagaimana Abu Mirsad ini seorang yang bukan orang kaya dan juga bukanlah orang sederhana, tetapi sifat yang pemurah ini dikenali, sangat pemurah kepada orang ramai, sehingga kan pada suatu hari didatangi seorang peminta sedekah untuk meminta kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia cek di sisinya tiada apa untuk dibagi. Kemudian dia pulang ke rumah mencari sesuatu. Andai kata ada perkara boleh yang disedekahkan kepada si fulan tersebut, maka dia nampak ada sebutir bawang. Dia ambil bawang itu lalu disedekahkan kepada si peminta sedekah. Masya Allah tuan-tuan, itu kira dah tak ada apa dah tu. Kat badan ni dah tak ada apa. Balik rumah tengok tak ada apa juga. Tiba-tiba nampak sebutir bawang. Itulah satu-satunya bawang, harta terakhir di dalam rumah tu. Kan? Nanti kan macam mana nak bagi anak-anak makan, bagi makan? Tak apa, dia yakin ambil saja bawang tersebut, lalu dia berikan kepada si peminta sedekah itu. Masya Allah, hebat imannya tuan-tuan. Kalau kita hari ni tuan-tuan nak bandingkan dengan kita, kalau hari ni beberapa bulan kita dah masuk pertengahan bulan, betul? Selalunya pertengahan bulan ni dah fasa-fasa kritikal lah. Mungkin dalam akaun tu ada 100, ada RM50, kan, kritikal. Jadi bila orang tanya, bang sedekah sikit bang, tak ada duit. Tak ada duit tu sebab apa? Sebab memikirkan yang duit selebih tu nak guna untuk itu ini, untuk menghabiskan. Tetapi sebenarnya Allah bukan nak suruh infakkan semua itu. Tapi sedekah itu memadai RM1 pun sedekah. Okey, RM1 pun sedekah. Cukup RM1 pun sudah dikira sedekah. Jadi jangan elakkan berlalu sehari itu tanpa bersedekah tuan-tuan. Dan sejak daripada lahirnya Nabi Adam AS sehinggalah sekarang, siapakah makhluk, siapakah satu-satunya orang yang paling banyak bersedekah? Cuba tulis di ruang komen, siapakah insan yang paling banyak bersedekah? Cuba tulis sikit. Mana tahu ada yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Umi Pak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada lagi nak cuba? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi? Sayyidina Utsman alaihi salam. Abdurrahman bin Auf. Siti Khadijah, masya-Allah, Abdurrahman. Baik tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tulis itu kesemuanya betul. Mereka ni semua adalah dermawan, seorang yang pemurah. Dan di kalangan mereka itu yang paling banyak bersedekah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ceritakan kisah-kisah bagaimana Nabi ni bersifat pemurah, banyak banyak hadis yang menerangkan tentang bagaimana sifat Nabi bila berhadapan dengan orang meminta sedekah. Dan satu kisah yang mana ketika Nabi di Madinah, ketika itu Nabi telah diangkat menjadi Rasul, pemerintahannya di Madinah. Kebiasaannya penduduk-penduduk akan berjumpa dengan Nabi membawa 1001 permasalahan untuk ditanyakan dan untuk diselesaikan. Dan pada ketika orang yang datang untuk meminta sedikit bantuan untuk meneruskan hidup, lalu dia bertemu dengan Nabi, lalu Nabi memintanya untuk pergi ke rumah isteri baginda. Lalu si fulan ini pergi ke rumah isteri baginda menanyakan sekiranya ada perkara ataupun ada benda yang boleh diinfakkan, dia boleh sedekahkan. Lalu apa kata isteri Nabi? Di rumah ini hanya tinggal air kosong sahaja. Lalu kembali si fulan itu kepada Nabi, bagi tahu apa keadaan yang terjadi. Lalu Nabi memintanya untuk pergi ke rumah isteri yang kedua. Lalu jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Seterusnya kembali kepada Nabi, pergi ke rumah isteri yang ketiga, dan seterusnya hinggalah habis ke semua isterinya. Lalu jawapan pun sama. Baik, nak gambarkan sini, Nabi bukannya miskin, tuan-tuan. Tapi betapa Nabi ini tidak tak nak ada satu pun harta ataupun dunia di dalam rumahnya. Nabi tak nak ada dunia pun di dalam rumahnya. Sehingga kan begitu, nak kata pemurahnya Nabi, dapat ada je harta di dalam rumah Nabi cepat-cepat habiskan bagi orang. Infak ke sana, infak ke sini, sehingga kan dah habis nak diinfakkan. Maksudnya mungkin orang yang minta tu, orang-orang yang terakhir, bila dah habis harta dalam rumah Nabi, dah tak ada apa untuk diberikan. Dan sehingga ada satu kisah Nabi minta maaf batuk sikit. Ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat berjemaah, pada satu hari tiba-tiba Nabi selesai saja berberi salam, Nabi terus keluar saf pergi menuju ke rumah Nabi dengan keadaan tergesa-gesa sehingga melangkah bersahabat. Jadi para sahabat ini merasa hairan dengan tindakan Nabi kerana Nabi tak pernah lagi bertindak begitu. Maksudnya keadaan cepat-cepat untuk pergi ke rumah Nabi. Lalu sahabat pun ikut ke rumah Nabi. Setelah saja Nabi keluar dari rumah, lalu para sahabat tanya, apa yang sedang berlaku Rasulullah? Lalu Nabi kata apa? Aku ketika selesai solat tadi, aku baru teringat ada sebentuk cincin di rumah isteriku ini. Maka aku telah ambil cincin tersebut, dah telah bagikan kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Betapa Nabi risaunya akan dipersoalkan hartanya, sehingga kan lepas solat saja dia teringat terus bertindak, ambil harta tersebut dan dibagi kepada fakir miskin. Subhanallah. Betapa Nabi ni sebenarnya terlalu yakin kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana bila bersedekah tak akan mengurangi harta sedikit pun. Takkan mengurangi harta sedikit pun. Walaupun pada hakikat zahirnya, kalau kita ada RM20, kita nak sedekahkan RM15 dan kepada kita tinggal RM5. Pada zahirnya begitu, tuan-tuan. Tetapi pada hakikatnya, daripada hakikat yang Allah gariskan dalam kebanyakan hadis, semuanya rezeki itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah-tambah, bergandanya. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi, ni hadis kudusi. Hadis kudusi ni apa? Hadis yang direct daripada Allah
antaranya malaikat Jibril kepada Nabi. Ni hadis kudusi. Okey. Apa beza hadis kudusi dengan Al-Quran? Al-Quran pun sama daripada Allah direct kepada Nabi. Tapi bezanya adalah hadis kudusi ni adalah maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi. Maksudnya malaikat Jibril AS membawa satu wahyu daripada Allah, lalu diceritakan kepada Nabi dan Nabi menzahirkannya melalui kefahaman dia dalam bentuk ayat Nabi. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran datang daripada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah itu kalau alif lam mim, maka alif lam mim jugalah yang Nabi akan sampaikan. Kalau zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kalau itu yang sampai, itulah yang Nabi akan sampaikan kepada umat baginda. Itu bezakan antara hadis kursi dan Al-Quran. Maka apa bunyi hadis itu? Infik ya ibni Adam unfik alaik. Maksud dia, berinfaklah kamu wahai umat Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, kita lah ni, anak-anak Nabi Adam, nescaya unfik alaik, aku akan berinfak kepada kamu. Secara mudahnya, kalau kita berinfak ke jalan Allah, Allah akan berinfak semula kepada kita. Dan berinfak itu bukanlah satu, kita bayar satu, Allah bayar satu, tetapi Allah janjikan gandaan mengikut keyakinan dan keimanan kita ketika itu. Maka banyak lagi hadis. Ini salah satu hadis yang mana kita kena yakin dengan bersedekah, dengan berinfak itu Allah akan gandakan kita punya pahala dan harta-harta kita. Masya Allah. Maka itulah besarnya gandaan infak bila kita beramalkan dalam seharian. Maka bila nak bercerita dengan untuk bersedekah ni panjang lebar tuan-tuan. Banyak contoh yang boleh kita teladani. Banyak yang contoh Nabi-Nabi, para sahabat yang boleh kita telusuri, yang boleh kita mengambil ibrah hadap kisah-kisah mereka. Maka tuan-tuan, jadi kita nak habiskan ni sikit, kita habiskanlah. Maka tuan-tuan, apa perlu kita buat sekarang adalah kita perlu masukkan salah satu amalan harian kita adalah dengan kita bersedekah pada setiap hari walaupun RM1. Kerana apa? Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, iza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salasah, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, wa satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, waladin salihin yad'ulah. Lupa pula okay. Apabila matinya anak Adam, tidak akan terputus kecuali 3 perkara ini. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Sebab itulah itu ada dapat pahala setelah mati. Kita kebiasaannya kita buat amalan dapat pahala ketika kita hidup. Tetapi ada amalan-amalan yang kita boleh dapat pahala dan kita mati juga. Itu adalah salah satu sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang kedua tadi sedekatun jariah. Lepas tu doa ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni adalah kita berkongsi dengan ilmu, tak kisah ilmu apa, lalu diamalkan oleh si pendengar itu, lalu selagi mana dia mengamalkan ilmu tersebut, maka kita akan mendapat pahala walaupun kita dah mati. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Masya Allah, beruntunglah kita sekiranya kita mampu mendidik sehingga anak itu menjadi anak yang soleh, lalu berdoa kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi apa tuan-tuan, kita kena wajibkan diri kita untuk bersedekah pada setiap hari. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang paling banyak bersedekah dan akan masuk ke syurga pada pintu babus sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, hari tu saya ada tengok di muka buku, ada yang sekejap okey, bukan. Okey, di muka buku hari tu ada satu isu yang mana
ada satu masalah teknikal. Kebiasaannya boleh donate, tekan star kan. Sekarang ni teknikal, kita ada menghadapi satu teknikal yang menyebabkan kita tak boleh, para viewer tak boleh nak berinfak melalui star tersebut. Jadi jangan risau, pergi saja kepada Sahabat Amal K ataupun link di bio. Kita pun ada buat link infak di bawah ustazah. Ada Hijrah Education, Tahfiz, ada Perkampungan Al-Hijrah, ada Sahabat Amal Care, ada infak untuk Jihad Media Ustazah Asma Harun. Di situ kalian boleh sumbangkan dalam bentuk kewangan untuk apa-apa keperluan ataupun keikhlasan kalian untuk di sana. Masya Allah. Jadi minta maaf untuk teknikal yang itu masih belum diselesaikan. Untuk di TikTok tak ada masalah, boleh saja bagi gift. Teknikal tersebut tiada lagi masalah. Dan untuk itu, sekiranya tiada apa-apa lagi, insya-Allah okey, auto debit ada untuk Hijrah Education, Hijrah Tahfiz International School. Saya pun lupa, Hijrah Tahfiz Islamic School. Kat situ ada auto debit. Nanti tuan pergi kepada bio, ada link yang berkaitan dengan Hijrah Tahfiz tu. Di situ ada auto debit. Baik tuan-tuan, mungkin itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Sebenarnya saya nak kongsi beberapa lagi cerita dan hadis dan keajaiban bersedekah. Ada lagi keajaiban yang mana sedekah ini mampu menjadikan kita penawar. Bila kita sakit, kita kena banyakkan bersedekah. Itu nanti ada rezeki yang kita akan kongsi pada perkongsian akan datang. Ada tak silap saya 7 ataupun 8 keajaiban bersedekah, berinfak. Jadi dia nak kongsi tapi semua dah 8.45. Jadi saya rasa cukup itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat pada hari ini diamalkan sama-sama, dapat kita menjadi pedoman untuk kehidupan, untuk bekalan kita sebelum menuju kematian. InsyaAllah, mudah-mudahan InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi pada lain waktu, lain hari, lain masa. Sekiranya ada salah daripada saya, tersilap bicara, tersilap kata, mohon maaf daripada saya, daripada ustazah juga. Doakan ustazah dipermudahkan untuk tauliah di Kelantan, tuan-tuan. InsyaAllah ustazah nak memperluaskan lagi kuliah ustazah, bukan sahaja di media sosial, tapi kita ustazah nak meluaskan secara bersemuka, dapat berjumpa dengan tuan-tuan. Mungkin ada negeri yang ustazah belum pernah sampai, ustazah nak sampai di sana untuk menyampaikan ilmu secara lebih meluas. InsyaAllah doakan ustazah mudah-mudahan. Dan doakan juga isteri saya demam, ambil kesempatan kan. Doakan saya, isteri saya demam dah 3 hari tak baik. Mudah-mudahan hari ni dia kuat. Kebetulan hari ni cuti kan, sebab hari ni cuti. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.